Assalamualaikum dan selamat pagi. So, untuk pagi ini kita akan masuk pada 5.3 iaitu alkohol. Okey. Apakah itu alkohol? Alkohol merupakan sebatian karbon organik yang mengandungi 3 unsur utama iaitu karbon, hidrogen dan oksigen di dalamnya. Dan biasanya kalau nama alkohol dia akan berakhir dengan ol. Contohnya seperti metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol dan seterusnya. Dan alkohol didapat dihasilkan melalui proses penapaian yang menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, epal, tebu, beras, gandum, ubi dan barli. Apa-apa jenis bahan yang ada kandungan glukosa atau senang ceritanya apa-apa yang rasa manis. So ini ialah contoh proses penapaian iaitu proses penyediaan alkohol di mana glukosa apabila dicampur dengan yeast akan mengeluarkan enzim yang bernama zimase dan akan menukarkan glukosa kepada etanol dan gas karbon dioksida. Dan dalam proses penapaian yang ini dah terangkan. So, apakah itu sifat fizik alkohol? Sifat fizik alkohol ialah satu, dia tidak berwarna, cecair pada suhu bilik, mempunyai bau yang tersendiri, bau tajam lah, boleh dikatakan bau tajam. Tingkat kakat lidih meningkat apabila bilangan atom karbonnya meningkat. Ketelarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom karbonnya meningkat. Okey, contoh alkohol dalam kehidupan seharian. Alkohol boleh digunakan dalam bahan api, sebagai bahan api, digunakan dalam perubatan, digunakan dalam kosmetik, digunakan dalam industri. Dan kita tengok yang pertama iaitu alkohol sebagai bahan api. Alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebatian karbon organik ini mudah terbakar dan nyalaannya adalah berwarna biru dan pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga. Faham maksud tanpa jelaga? Paling senang awak tengok kat dapur, awak tengok api gas tu, api dapur, api memasak kat rumah tu. Bila awak masak guna tu, tengok belakang kuali tu. Ada tak abu-abu hitam, bekas jelaga hitam? Tak ada kan? Yang hitam itu dah disebut sebagai jelaga, asap hitam tu. Contohnya, alkohol digunakan sebagai bahan api bio untuk kenderaan bermotor di Filipina. Okay, next, dalam bidang perubatan, alkohol digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membunuh mikroorganisma selain digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Antiseptik dia guna untuk membersihkan luka pada kulit. Digunakan untuk membersihkan luka pada kulit. Disinfektan digunakan untuk membunuh kuman ataupun bakteria pada bangunan. Paling senang contohnya dalam bilik mandi, dalam tandas ataupun pada bangunan. Disinfektan tidak sesuai untuk digunakan untuk membersihkan luka kerana disinfektan terlalu kuat. Jadi kalau kamu gunakan untuk bersih luka, kesannya nanti luka itu akan jadi semakin besar. Manakala antiseptik pula tak sesuai juga digunakan untuk membersihkan bangunan sebab antiseptik dia tidak cukup kuat. Okey, jangan keliru antara dua itu. Kosmetik. Kosmetik, alkohol digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan juga ginju. Dan dalam industri, alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai bahan industri seperti cecair pencuci dan makanan. Alkohol juga merupakan bahan tidak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Dan alkohol etanadiol pula merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri.
Kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, seperti awak tahu, alkohol digunakan untuk membuat minuman arak, minuman keras. Jadi apa kesan kalau kita ambil minuman keras ini secara berlebihan? Yang pertama tadi, dia menyebabkan ketagihan. Yang kedua, dia akan menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat dalam seperti perbuatan jenayah. Jadi kesan pengambilan alkohol secara berlebihan, orang yang mengambil alkohol secara berlebihan lazimnya mabuk dan menimbulkan pelbagai masalah seperti pemanduan secara berbahaya dan pergaduhan. Dan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan kepada ibu yang mengandung, dia akan menyebabkan kecacatan pada bayinya yang dikenali sebagai sindrom fetal alkohol. Bayi dengan sindrom fetal alkohol mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhannya adalah terbantut. Ini juga kesan buruk lain, pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan. Kalau kita tengok, kalau pada otak, dia menyebabkan kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran untuk menganggarkan jarak. Kalau pada mata, penglihatannya akan kabur. Kalau pada paru-paru, kadar pernafasan akan meningkat. Dan apabila kadar pernafasan meningkat, kadar degupan jantung pun meningkat. Dan apabila kadar degupan jantung meningkat, tekanan darah pun meningkat. Okey. Dan kalau pada perut, kerengsaan ini kalau dalam bahasa Inggeris sebenarnya inflammation lah, maksudnya dia macam kembang, dia macam luka-luka. Kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulcer. Dan kalau pada hati, dia menyebabkan kerosakan sel hati. Sel hati akan mati dan mengeras dan juga menyebabkan cirrhosis dan juga kanser hati. Kalau pada ginjal, kerosakan ginjal mengakibatkan terlalu aktif penyingkiran bahan buangan. Dan kalau pada pundi kencing, pembuangan air kecil yang lebih kerap. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Seterusnya awak buat latihan dalam Google lah.